Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni kita sambung perbahasan tentang fiqh Ramadan. Tapi kita tak sambung bacaan kitab Maqasidus Siyam karya Imam Izzuddin Ibni Abi Salam tu. Sebab supposedly hari ni cuti. Sepatutnya hari ni cuti, tapi tadi saya ada perkongsian dengan Radio Manis FM, jadi setengah jam je perkongsian tu. Lepas tu teman-teman semua minta buat je lah kelas kan alang-alang. Jadi malam ni lebih kepada sharing lah, sharing untuk mengisi masa kita ni. Jadi kita nak cuba tengok, malam ni saya nak bercerita sedikit lah secara ringkas tentang apa yang saya sebutkan tadi di Radio Manis FM tu. Saya diminta untuk cerita 10 malam terakhir Ramadan ni kita nak buat apa. Apa yang kita boleh cuba buat. Kok ada benda yang kita tak pernah tahu selama ni kan. Saya dah cerita beberapa point tadi. Ada teman-teman kita dah tulis tadi dekat grup. Apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar? Secara umumnya lah. Apa yang korang tahu? Malam turun Al-Quran. Malam diturunkan Al-Quran. Ya ke? Malam yang Lagi? lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Ya ke? Lagi? Malam shopping. Beli baju. Malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Malam 23 main tahun. mercun. Malam yang mercun. Baik. Secara umumnya betul lah. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan tu kita semua pun dah tahu kan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tu bersamaan dengan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau sesiapa yang mendapatkan Lailatul Qadar tu, amalan dia buat tu diterima seakan-akan dia mengerjakan ibadah tu selama 83 tahun 4 bulan. Teman-teman. Okey. Lailah adalah malam. Macam mana kita nak sebut Lailatul Qadar tu sebenarnya? Sebenarnya antara yang kita boleh belajar, Lailah tu maksudnya malam. Al-Lail, malam. Al-Qadar tu maksud yang lain lah. Ada beberapa maksud. Jadi sebenarnya sebutan yang tepat adalah Lailatul Qadar. Cukup. Tak perlu lagi kita sebut malam Lailatul Qadar. Kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, sebenarnya maksudnya apa? Malam-malam. Malam-malam Al-Qadar. Dia bukanlah kesalahan besar pun. Cuma technicality-nya begitu. Okey? Kalau kita sebut, jom cari Lailatul Qadar, cukup dah sebenarnya. Dan menepati dah maksud sebenarnya. Sebab Lailah tu adalah malam. Ataupun jom cari malam Al-Qadar, betul lah, betul juga tu. Jom cari malam Al-Qadar. Sebab nama malam tu adalah Al-Qadar. Al-Qadar tu yang namanya. Jadi Al-Qadar ni apa? Para ulama berbeza pendapat dalam menafsirkan maksud Al-Qadar. Sebahagian ulama mengatakan Al-Qadar ni adalah malam yang agung. Malam yang agung. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, malam Lailatul Qadar ni adalah malam yang paling baik. Malam terbaik di antara semua malam dalam setahun. Ada perbincangan lah dekat situ tentang turutan malam terbaik ni. Sebelum ni kita belajar turutan makanan terbaik kan ketika berbuka puasa. Malam pun ada perbincangan dalam mazhab Syafi'i. Nantilah saya share, saya buat nota. Di antara malam yang afdal, malam yang terbaik dalam kebanyakan malam, dia ada beberapa malam Apa lagi? Malam apa lagi yang selalu disebut-sebutkan sebagai ada kelebihan tertentu? Malam raya. Malam raya. Aidilfitri, Aidil-Adha. Lagi? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Satu Rejab. Malam Rejab lagi? Awal Muharram. Awal Muharram dan sebagainya lah. Jadi Lailatul Qadar ni di atas semua tu. Malam Jumaat, betul? Lailatul Qadar ni di atas semua tu. Bahkan di atas Nisfu Sya'ban. Jangan main Sebab dia setahun sekali je. Tak ada dah lepas tu. Kena tunggu tahun depan pula. Jadi bila 10 malam terakhir ni
adalah malam yang paling dinanti-nantikan dalam kalangan sahabat Nabi lah dan Nabi sendirilah. Sebab dalam banyak hadis Nabi akan suruh sahabat Nabi ni strive ataupun letak extra effort untuk 10 malam yang terakhir. Kita tengok apa yang Nabi SAW buat bila 10 malam terakhir ni. Kita ni ada berapa hari lagi kan? Esok puasa ke berapa? Esok puasa ke? 18. Ha? 18. 18. Confirm Ke dah 20 lah? Kita ada lagi beberapa hari lah, lebih kurang 2 hari untuk masuk 10 malam terakhir. Jadi antara benda yang terawal yang Nabi buat adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru shadda mi'zarah wa ahya lailatu wa aiqaza ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah masuk 10 malam yang terakhir Ramadan, Nabi akan mengetatkan kainnya. Mengetatkan kain sarung Nabi yang Nabi pakai, Nabi ketatkan. Kemudian Nabi akan menghidupkan malam dan juga Nabi akan aiqaza ahlahu. Nabi akan membangunkan ahli keluarganya. Dalam hadis yang lain, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam 10 malam yang terakhir, yang mana malam-malam lain Nabi tak buat macam tu. Nabi menunjukkan 20 malam terawal Ramadan tu macam biasalah, qiyam yang Nabi buat tu dah advance lah. Tapi bila 10 malam terakhir, Nabi lebih advance lagi. Nabi lebih advance lagi. Jadi antara benda yang Nabi buat adalah bangun di malam hari dan kejut juga ahli keluarga. Jadi kat sini dah dapat satu sunnah lah. Yang pertama adalah mengejutkan ahli keluarga. Kalau ada anak, ada adik-beradik kan, kejut mereka. Bangun untuk menunaikan qiyamul lail. Setakat yang mereka mampulah. Bahkan nanti ada syarat-syarat yang beberapa ulama sebutkan lah. Antaranya sebatas mana yang mereka mampu untuk solat malam. Kata Imam Abu Nuaim, Nabi SAW biasanya pada malam lain Nabi akan tidur dan juga bangun untuk solat. Dia akan tidur lepas tu bangun untuk qiyamul lail lah. Tetapi ketika dah masuk 10 malam yang terakhir, Nabi tidak lagi memejamkan mata sedikit pun. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi 10 malam terakhir Nabi tak tidur malam. Nabi memang all out penuh sepanjang malam tu. Daripada qiyam Ramadan tu apa? Tarawih lah. Tarawih di awal waktu Isyak tu sampailah sahur berterusan. Nak menunjukkan yang Nabi ni betul-betul lain macam lah dia punya ni. Jadi kalau mampu, sesiapa yang mampu, burung-burung hantu kan. Saya pun burung hantu juga. Mat-mat burung hantu, kalau betul nak ikut sunnah Nabi tu, ada tentang burung hantu tu lah. Burung hantu tu maksudnya jaga malam tak tidur malam. Tapi burung hantu style Nabi ni dengan cara beribadah, dengan cara melakukan qiyamul lail terus menerus, beriktikaf. Nanti kita sebut tentang iktikaf. Dengan cara solat malam, tahajud, solat sunat, lepas tu baca Al-Quran, berzikir, istighfar, tak tidur. Esok kerja memang gone. Betul. Kita buat sebatas yang kita mampulah. Tapi nak ceritanya begitulah keadaan Nabi bila 10 malam terakhir. 20 malam terawal Ramadan tu tak macam tu. Nabi tidur juga. Tapi 10 malam terakhir ada riwayat yang mengisyaratkan Nabi tak tidur. Kalau tidur sekalipun mungkin sekejap-sekejap begitulah. Menurut Abu Ja'far Muhammad Ali, salah seorang ulama salaf, dia mengatakan sesiapa yang menghidupkan separuh malam Ramadan, maka seakan-akan dia dah menghidupkan seluruh malam Ramadan. Ini pun ada pandangan jugalah. Nanti kita akan go through lah tentang skill, cara untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar tu. Terutama bagi orang yang tak mampu beriktikaf ataupun berjaga malam sepanjang malam. Okey. Nabi tu tidur qailullah ni boleh jadi. Qailullah pun termasuk dalam sunnah Nabi lah. Tapi kalau kita fikir teman-teman qailullah sekalipun tak cukup untuk kita tak tidur sepanjang malam tu, lepas tu terus buat aktiviti siang hari. Baik, disebutkan dalam beberapa pandangan para ulama, macam mana cara untuk kita dapat malam Lailatul Qadar tu. Ada beberapa cara ataupun teknik untuk kita cuba dapatlah. Ini bagi orang yang bukan uzur orang yang elok sihat walafiat, yang boleh berpuasa.
Dia nak cari, dia nak bangun malam Lailatul Qadar tu, 10 malam terakhir tu, macam mana dia nak buat? Macam mana korang nak buat? Tak tidur malam? Solat jemaah. Solat jemaah, betul. Seperti yang saya sebutkan tadi kan dekat radio tu, minimum disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, pandangan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau Imam Asy-Syafi'i dia kata minimum isyak berjemaah. Solat isyak berjemaah dan juga berazam untuk subuh berjemaah. Sebab ada hadis lain yang menyatakan sesiapa yang solat isyak berjemaah ni seakan-akan dia dah menghidupkan separuh malam. Dan orang yang solat subuh berjemaah seakan-akan dia dah menghidupkan sepanjang malam, seluruh malam. Jarang orang dengar kelebihan solat subuh dengan isyak berjemaah ni. Sebab tu lah subuh berjemaah ni level dia besar lah. Dia sebenarnya dah dapat pahala seakan-akan dia qiyamul lail sepanjang malam. Walaupun hakikatnya dia tak qiyamul lail langsung. Subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Ini bukan kita nak kata Zuhur, Asar, Maghrib tu tak ada kelebihan. Tapi subuh dengan isyak ni ada kelebihan yang khusus. Apatah lagi di bulan puasa ni, kalau korang perasan, bulan puasa lah satu-satunya bulan di mana kita paling senang nak isyak dengan subuh berjemaah. Biasanya. Dan yang lagi senang isyak lah. Almost impossible. Melainkan kalau kita tak tarawih lah, itu lain cerita lah kan. Kalau kita ikut setting tu, setting tarawih kan, sebelum tarawih isyak, mesti akan isyak dulu berjemaah. So nak dapat peluang macam tu di luar bulan Ramadan susah kan, sebab kita tak ada dorongan yang kuat kadang-kadang untuk isyak berjemaah tu. Ini sebab tarawih tu sendiri dia mengikat dengan isyak. Jadi isyak dengan tarawih seakan-akan kita dah menghidupkan separuh malam. Separuh malam tu kurang-kurang sampai 3 pagi. Mana nak dapat kan? Kita pun tak mampu nak beribadah separuh malam kalau betul-betul lah. Jadi setidak-tidaknya buatlah isyak berjemaah. Kalau nak power lagi, buat subuh berjemaah. Kalau tak dapat, buat salah satu. Kalau mampu subuh berjemaah, buat subuh berjemaah. Kalau mampu isyak berjemaah, buat isyak berjemaah. Kalau mampu dua-dua lagi baguslah, of course lah. Okay? Faham Jadi orang yang isyak berjemaah ni most likely dia akan dapat Lailatul Qadar tu. Chances dia dapat tinggi. Menurut sebahagian para ulama lah. Jadi biasakan sepanjang 20 hari terawal ni, sekarang ni lah kita dah nak masuk ke 10 hari terakhir kan. Praktis. Sesiapa yang tak biasa tu esok start. Okay, sebab kita nak masuk 10 hari terakhir dah, esok start lah. Start tarawih. Kalau tak nak tarawih sekalipun, ada urusan lain sekalipun kan, lepas kita berbuka tu, maghrib, isyak lah sekejap dekat masjid. Ambil peluang tu untuk kita dapat separuh malam tu, menghidupkan separuh malam tu. Alright? Menurut salah satu pandangan Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan sesiapa yang melakukan solat isyak dan subuh pada Lailatul Qadar secara berjemaah, maka dia akan mendapat Lailatul Qadar. Ni pandangan Imam Syafi'i yang lain lah. Dia kata kalau siapa yang buat dua-dua tu confirm dapat. Confirm dia ni ada salah satu fatwa dia lah. Isyak dengan subuh berjemaah confirm dapat. Walaupun malam tu sepanjang malam dia tidur je. Nak menunjukkan yang sebenarnya Lailatul Qadar ni dia bukanlah terlalu susah sampai mustahil dapat. Tak. Yang penting dia ada effort. Kita ada effort dan kita memang nak. Again, mengharap tu kan. Ihtisab tu penting. So kita sembahyang isyak tu, sembahyang subuh tu, kita kena mengharap. Ni antara benda yang kita boleh baikilah. Kita melakukan isyak dan juga subuh berjemaah tu dalam keadaan kita betul mengharap, ya Allah, ni usaha aku untuk dapatkan Lailatul Qadar. Ni usaha aku kan. Korang kena niatkan macam tu lah. Korang niatkan niat solat berjemaah isyak dan subuh tu memang sebab nak meraih Lailatul Qadar tu. Okey? Kemudian ada juga pandangan para ulama tentang bila. Bila malam Lailatul Qadar ni panjang lah pula kalau nak tengok perdebatannya. Korang pernah tak dengar orang cakap Lailatul Qadar tu awal bulan? Pernah. Pernah? Kat mana? Saya pernah dengar orang cakap. Pernah dengar orang cakap lah? Pernah dengar ceramah something. Pernah dengar ceramah, betul. Sebenarnya Lailatul Qadar ni, dia punya perdebatan dia panjang tau.
Kalau kita nak go through semualah, memang ada sebahagian ulama yang berpendapat Lailatul Qadar ni 10 malam terawal. 10 malam terawal. Ada juga yang beranggapan 10 malam di pertengahan. Cuma pandangan 10 malam terakhir tu yang paling famous, ataupun majoriti ulama lah berpendapat sedemikian berdasarkan nas-nas yang menyebutkan macam tu. Ada dalil-dalil yang sebutkan 10 malam terakhir. Tapi kita tak boleh nafikan ada ulama yang berpendapat sepanjang 30 hari tu malam Lailatul Qadar tu boleh berlaku anywhere ataupun anytime. Sebab ada yang berpendapat 10 malam terawal dan juga pertengahan, bukan yang terakhir. Jadi kalau korang dengar benda tu nanti dekat mana-mana, kena terimalah. Jangan rasa ini ajaran sesat ni, ayah pin bukan. Jangan cepat sangat nak menyesatkan orang kan. Pandangan tu ada. Cuma yang masyhurnya, yang famousnya adalah 10 malam yang terakhir. Tadi saya cakap antara sunnah Nabi, antara benda yang pertama Nabi buat bila masuk 10 malam terakhir adalah Nabi akan kejutkan ahlinya, ahli keluarga, family members Nabi. Nabi akan kejutkan, baik yang dewasa ataupun yang kanak-kanak. Nabi akan kejutkan. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan disunnahkan untuk memercikkan air di wajah ahli keluarga. Sebab ada hadis yang menyebutkan tentang adanya isteri Nabi melakukan perbuatan tersebut, memercikkan air. Percikkan air, zaman dulu kan nak kejut kan, kalau susah sangat perciklah air. Percik air tu termasuk dalam perkara yang disunatkan untuk mengejutkan orang bangun qiyamul lail. Korang jangan ambil satu cebok pula air tu kan. Banjir nanti. Percikkan air je. Percikkan air semata-mata. Percikkan muka, betul, kat muka. Percikkan air ke muka. Percik tu spray lah kan. Betul, spray. Tapi spray tu spray tu agak ganas. Tapi boleh lah kalau nak pakai spray tu. Percik ni kita just ambil dengan jari, percikkan. Macam kita lepas basuh tangan tu kan, kita percikkan lah. Bahasa Brunei apa? Renjis. Renjis. Percik, renjis. Spray tak tintis lagi, tak orang macam nak mandi. Tapi kalau nak kreatif sikit, pakailah spray yang tu kan. Okay. Yang the point is, menggunakan air, merenjiskan air ke wajah adalah antara perkara yang dianjurkan bagi orang yang nak berkejut sahur lah. Lepas tu Nabi juga, bila malam yang terakhir, Nabi mengencangkan kainnya ataupun mengetatkan kainnya. Dalam hadis Al-Bukhari disebutkan sedemikian lah. Cuma ulama' ada bincang apa yang dimaksudkan dengan mengetatkan kain. Kenapa nak ketatkan kain? Sebagian ulama' kata memang Nabi SAW bila masuk 10 malam terakhir tu literally mengetatkan kain dan menyingsing baju, menyingsing lengan baju. Maksudnya serius lah. Zaman dulu kan kalau kita nak berserius, ataupun zaman sekarang masih ada ke? Kalau kita macam betul-betul serius nak buat something, kita tiba-tiba menyingsing baju kan. Macam nak bergaduh kan. Kau nak kena kau ni. Singsing baju, lepas tu dia pakai tu kan. Nak menunjukkan serius. Memang ada riwayat yang menyebutkan sedemikian dan sebahagian ulama' memahaminya secara literal begitu. Nabi menyingsing lengan baju dan juga mengetatkan kainnya. Maksudnya merapikan pakaian dia lah. Zaman dulu baju adalah dengan kain Dia tak ada baju yang macam kita sekarang ni. Tak banyak. Jadi memakai kain tu benda yang biasa. Kain yang diketatkan biasa. Okey. Cuma kebanyakan ulama' berpendapat mengetatkan kain dalam hadis tu maksudnya menjauhkan hubungan suami isteri. Menjauhkan hubungan badan. Bersama dengan, inilah hubungan suami isteri lah, hubungan seksual. Walaupun diharuskan untuk suami dan isteri melakukan hubungan suami isteri sepanjang malam di bulan Ramadan, tapi bila masuk 10 malam yang terakhir, Nabi tinggalkan semua tu. Walaupun hukum asalnya harus. Nabi tinggalkan sebab nak fokus malam tu memang untuk Allah semata-mata. Bahkan sebagian ulama' mengatakan Nabi meninggalkan isterinya di malam hari. Nabi tak pergi rumah isteri di malam hari malam 10 malam terakhir tu. Sebab Nabi full time iktikaf dekat masjid Nabi. Full time tak keluar. Payahlah kita nak buat kan. Jadi antara sunnah, terutama bagi kawan-kawan yang dah berkahwin, kalau mampu buatlah. Kalau tak mampu tak mengapa. Cuma nak tunjukkan Nabi macam tu. 10 malam terakhir Nabi tak lagi
melakukan hubungan suami isteri. Sebab nak bagi sepenuh kekuatan, sepenuh perhatian untuk beribadah sepanjang malam. Tadi kita dah ceritakan Nabi punya level beribadat 10 malam terakhir ni macam mana? Sepanjang malam. Okay? Jadi Nabi tak ada masa lagi dengan isteri. Siang lain cerita. Siang okeylah. Dan isteri Nabi pun semua faham benda tu. Daripada hadis ini, sebahagian ulama mengatakan pada malam 10 malam terakhir tu, perbuatan Nabi mengetatkan kain tu, which is meninggalkan hubungan badan suami isteri, sebagai ulama menyebutkan hadis ini menjadi dalil bahawa disunatkan untuk semua orang Islam meninggalkan perkara-perkara yang mubah, meninggalkan perkara-perkara yang harus. Sebab hubungan suami isteri tu harus, tapi Nabi tinggalkan 10 malam terakhir. So sebagian ulama mengatakan hadis ini jadi dalil untuk kita, sunat untuk kita tinggalkan benda-benda yang harus. Patutnya harus kita buat malam tu dalam kerangka untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda yang harus? Contohnya buat kelas. Buat kelas. Ataupun pergi moreh, contoh kan. Moreh lama-lama kan, lepak-lepak. Kita sebelum-sebelum ni 20 malam terakhir tu kita biasa kan, lepas tarawih kita pergi moreh dengan kawan-kawan, pergi ada event ke apa, tak kisahlah. Lepas tu apa lagi benda yang harus? Buat kelas macam ni contohnya, benda yang harus lah. Tengok TV ke, apa saja yang bersifat harus. Jadi bila dah masuk 10 malam terakhir, sunat untuk kita tinggalkan benda harus tersebut, walaupun dia harus. Nak menunjukkan, nak level up kita punya 10 malam terakhir tu, meninggalkan benda yang harus tu adalah salah satu benda yang disunatkan lah. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi tinggalkan hubungan suami isteri, hubungan badan. Bukan benda yang senang apatah lagi yang baru kahwin. Kahwin tu pula sebelum bulan Ramadan kan, bulan Syaban kan. Jadi kalau mampu, buatlah sedemikian. Okey? Hadis ini menjadi dalil bahawa Nabi SAW mendatangi isterinya, maksudnya melakukan hubungan badan lah selama 20 hari penuh di bulan Ramadan, kemudian menjauhi mereka, which is tak buat hubungan badan suami isteri secara penuh dalam 10 malam yang terakhir demi mencari Lailatul Qadar. Okey, faham kat sini faham Yang ketiga yang kita boleh buat adalah, ni agak kontroversi, tapi sebab kita orang yang dah kira belajar lah, bolehlah saya nak cerita benda ni. Dekat public tak, saya tak boleh cerita benda ni. Apa dia? Saya boleh cerita dekat kelas je. Dan benda ni tak semua orang tahu. Dan dia akan jadi satu kontroversi. Dia boleh jadi fitnah lah kalau orang tu tak ada ilmu. Saya rasa korang pun tak pernah tahu benda ni. Dan saya tak izinkan korang cerita benda ni sebarangan. Sebab kalau nak cerita, korang kena explain macam yang saya explain malam ni. Nah serius ni. Seram kan? Di antara sunnah yang agak rare, yang mana pernah diriwayatkan Nabi melakukannya adalah ketika 10 malam terakhir, Nabi melakukan puasa wisal. Nabi melakukan puasa wisal. Apa yang dimaksudkan dengan wisal? Wisal adalah puasa terus menerus. Puasa terus menerus. Nabi tak berbuka sampailah tibanya waktu sahur. Nabi menangguhkan berbuka tu sampailah ke waktu sahur. Itu disebut sebagai wisal, al-wisal, terus menerus. Sedangkan hukum asalnya, sunnahnya adalah apa yang kita belajar sebelum ni, yang saya selalu cakap, masuk sahur kena cepatkan, kena awalkan. Tapi pada 10 malam terakhir, ada hadis yang menyatakan Nabi melakukan wisal. Nabi beribadah daripada waktu siang tu sampailah ke malam, dan menangguhkan berbuka sampai waktu sahur. Maksudnya sekali je Nabi makan. Kalau biasa 2 kali kan, waktu sahur, waktu berbuka. Tapi 10 malam terakhir Nabi melakukan wisal.
Diriwayatkan daripada Aisyah, dia berkata, jika masuknya bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun solat dan juga tidur. Dan juga apabila masuk 10 malam yang terakhir, Nabi Muhammad akan mengetatkan kainnya, menjauhi isteri-isterinya, mandi di antara dua azan dan menundakan berbuka hinggalah waktu sahur. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Hadis ni ada perbincangan lah tentang kesahihannya, tapi hadis tu ada. Jadi ulama pun, sebahagian ulama mengeluarkan fatwa berdasarkan hadis ni. Sebab tu saya tak bagi korang cerita dekat luar. Saya just nak cerita ni sebab korang orang yang dah belajar lah. Saya anggap korang dah belajar dan korang dengar penjelasan saya ni. Apa korang punya impression? Korang boleh tak? Memang tak mampu lah. 10 malam terakhir ni, nampak tak? Nabi punya serius, dia punya tahap serius beribadah 10 malam terakhir ni, dengan malam tak tidur straight 10 malam terakhir, lepas tu buat pula wisal, berpuasa terus menerus. Nabi delaykan berbuka tu sampai ke waktu sahur, padahal hukum asalnya berbuka tu dicepatkan. Nak menunjukkan advance ni, Nabi makan waktu sahur je lah, betul? Waktu sahur saja. Ada riwayat lain yang menguatkan hadis ini. Okey, ada riwayat lain yang sebutkan isyarat tentang wisal ni. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal fi saumi. Faqala lahu rajulun minal muslimin, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala wa ayyukum mithli? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, falamma abu an yantahu 'anil wisal wasala bihim yawman thumma ra'awil halal faqala law ta'akhkhara lazidtukum katankili lahum hina abuhu an yantahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat melakukan wisal, menyambung puasa. Lalu salah seorang daripada sahabat Nabi bertanya, tetapi kamu melakukan wisal wahai Rasulullah? Sahabat Nabi pernah tengok Nabi buat puasa wisal. Sedangkan biasanya Nabi tak pernah ajar benda tu. Tapi sahabat Nabi pelik, Nabi pernah buat puasa wisal, maksudnya sambung terus menerus. Lepas tu sahabat nak cuba nak buat. Dia tanya kan, nak buat boleh tak? Lepas tu Nabi pun jawab, siapakah di antara kalian yang sama seperti aku? Wa ayyukum mithli? Siapa yang sama macam aku dalam kalangan kalian ni? Nabi kata dekat sahabat Nabi, sesungguhnya aku tidur dan Allah lah yang memberikan aku makan dan minum. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku ni, walaupun aku tidur, aku diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat tetap melakukan puasa wisal. Sahabat nak buat juga. Padahal Nabi dah bagi satu explanation. Aku ni, kalau aku berlapar pun Allah yang berikan makan dan minum. Bagaimana caranya, kita tak tahu. Nak menunjukkan seakan-akan Nabi ni tak rasa lapar. Nabi diberikan keselesaan, makan dan minum. Macam mana? Wallahu alam. Tak disebutkan dalam hadis. Tak ada lagi hadis yang sebut tiba-tiba datang dari langit makanan kan. Tak ada. Bukan macam tu. Kalau ada, pastilah ada riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Tak ada. Sedangkan dalam kehidupan harian Nabi pun selalu tak ada makanan untuk dimasak. Aisyah selalu kata kan, isteri Nabi selalu cakap. Lalu para sahabat pun sebahagiannya tetap juga melakukan wisal. Wisal tu maksudnya puasa terus menerus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan puasa wisal bersama mereka. Sehari, kemudian sehari lagi, sampailah munculnya hilal, sampailah munculnya Syawal. Beliau bersabda, seandainya terlambat muncul, pasti aku akan tambah melakukan wisal bersama kalian. Kerana ini adalah sebagai pelajaran bagi mereka kerana tidak mahu. Hal ini adalah sebagai pelajaran bagi mereka kerana tidak mahu menghentikan puasa wisal. Hadis ni secara umumnya menyebutkan sahabat Nabi bila 10 malam terakhir dia nampak Nabi ni tak berbuka. Lepas tu dia orang tanya, bukankah kamu melarang kami melakukan puasa terus menerus, puasa wisal? Tapi kenapa awak buat juga? Kenapa baginda buat? Kan baginda larang. Lepas tu Nabi tegur, Nabi kata, siapa yang sama macam aku? Di antara kalian ni, para sahabat aku ni, siapa yang sama taraf dengan aku?
Yang mana aku ni walaupun aku tidur, aku diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas Nabi dah cerita tu, sebahagian sahabat Nabi ada juga yang nak ikut. Saya dah cerita kan, sahabat Nabi ni, sebahagian di antara mereka betul-betul jenis itibak ni, maksudnya nak ikut Nabi ni sampai ke tahap yang ekstrim. Almost everything dia nak ikut. Saya dah cerita sebelum ni kan. Antaranya Ibnu Umar, antaranya yang betul-betul syadid, yang betul-betul keras dalam bab ni. Kalau Nabi tu pernah kencing kat situ, ketika musafar, dia akan berhenti. Padahal tak perlu pun macam tu. Tapi nak menunjukkan kasihnya dia dekat Nabi. Dia kalau boleh nak ikut semua benda Nabi pernah buat. Selagi benda tu tak diharamkan lah. Kalau Nabi berehat dekat pokok tu, dia nak akan berhenti kat pokok tu. Contohnya. Macam ni lah juga wisal. Wisal ni tak boleh sebenarnya. Tapi sebahagian sahabat Nabi nak juga buat. So Nabi pun benarkan baik untuk mereka. And then pernah satu ketika tu dia orang buat wisal sehari penuh. Lepas tu sampailah keesokan harinya, tambah lagi sehari lepas tu. So 2-3 hari wisal tu. Sampailah tiba-tiba munculnya anak bulan Syawal. Maksudnya dah habislah. Lepas tu Nabi bagi tahulah, kalau seandainya belum muncul lagi bulan tu, pasti aku akan buat lagi wisal tu. Bahkan lebih dahsyat daripada itulah. Kerana nak menunjukkan kepada kalian pelajaran bagi kalian yang tidak mahu menghenti wisal tu. Sebab sahabat Nabi ni ada yang ikut kan, dia nak buat juga. Tak semua, sebahagian kecil je yang buat, yang berkeras juga nak buat kan. Nabi pun puasa lah sama-sama dengan orang. Tapi di akhir-akhir tu ada yang dah menunjukkan macam tak mampu nak ikut lagi kan. Dia orang kan, awal-awal tadi kan Nabi cakap kan, aku ni diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Syawal tu tak muncul lagi waktu tu, nescaya Nabi akan buat sampai habis. Kalau 10 hari, 10 lah. Sebab Nabi nak bagi pelajaran dekat orang yang degil juga, nak buat juga. Sedangkan Nabi tu ada kelebihan dia yang khusus. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal bersama sebahagian sahabat Nabi pada akhir bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan puasa wisal hingga waktu sahur. Puasa wisal ni maksudnya menunda. Dia seakan-akan kita nak puasa penuh lah. Puasa penuh tanpa makan. Cuma masih ada makan, cuma dia tunda. Dia sekalikan sahur dengan berbuka. Kemudian para ulama berbincang mengenai hadis ni. Dia orang pun bawa satu kesimpulan yang mana antaranya Imam Al-Jarir At-Tabari, dia mengatakan wisal yang seperti ini hanya dibolehkan untuk orang yang kuat. Hanya untuk orang yang kuat sahaja. Jika orang yang lemah melakukannya, maka hukumnya makruh. Jika seseorang itu mampu untuk sahur, mampu untuk menahan berbuka hingga waktu sahur dan dia berasa kuat untuk itu, maka hal itu tidak dimakruhkan. Ini adalah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Tidak dimakruhkan melakukan puasa wisal hingga ke waktu sahur. Okey, secara umumnya puasa wisal ni memang ada hukum yang tertentu lah. Jadi secara simplisitnya ataupun secara mudah ceritanya, wisal ni bukan untuk semua orang. Okey? Tapi kalau ada orang buat benda tu, kita tak boleh kata dia haram ataupun ajaran sesat. Tak boleh. Sebab ada hadis yang menyebutkan Nabi buat begitu 10 malam yang terakhir. Walaupun Nabi dah bagi tahu kepada sahabat kan. Tapi Nabi tak larang dekat sahabat. Perasan tak? Nabi bagi tahu aku ni ada kelebihan yang khusus. Aku diberi makan dan minum oleh Allah. Tapi sahabat ikut juga. Tapi Nabi larang tak waktu tu? Nabi tak larang. Cuma Nabi nak macam ajar sikit kan. Oh, degil juga nak buat kan. Wisal. Lepas tu esok ingatkan sehari je. Rupanya esoknya sambung lagi. Lepas tu sambung lagi. Sampailah tiba-tiba pada hari yang ketiga tu Syawal muncul. Kalau tak, Nabi akan terus menerus wisal. Seakan-akan Nabi nak mengajarkan kepada para sahabat ni yang berkeras juga nak buat. Nabi tak larang menunjukkan dia bukannya haram, dimakruhkan bagi orang yang tak mampu. So bagi orang yang mampu dan dia buat, korang jangan pula hukum sesat. Maksudnya dia ada knowledge. Kalau korang tengok kan. Cuma di zaman ni dari sudut dakwahnya, saya personally lah beranggapan jangan tunjuk kat orang kalau nak buat wisal ni. Takut-takut jadi fitnah. Sekarang ni banyak fitnah kan. Ni dalam bab dakwahnya lah. Kalau nak buat juga depan orang, kena explain dekat orang.
Sama seperti seorang imam yang melakukan bacaan dengan qiraat yang lain. Benda tu bukannya haram. Ada je qiraat yang lain kan. Tapi kalau orang tu baca qiraat bacaan yang pelik-pelik kan, qiraat lain lah, lain daripada orang setempat tu, jadi fitnah tak? Jadi fitnah. Orang dengar, apa imam ni baca macam ni? Sesat ke ni? Padahal imam tu dia belajar syubra mana-mana kan. Dia belajar qiraat kan, dia tahu qiraat 7. Dia boleh baca qiraat yang lain-lain. Tapi dia tak cerita dulu dekat makmum kan, main bedal je. Memang kena chop lah. Macam itulah juga dengan puasa wisal ni. Jadi malam ni yang saya nak cerita, adanya puasa yang disebut sebagai wisal. Terus menerus menangguhkan waktu berbuka sampai ke waktu sahur. Saya rasa, tak tahu lah kalau korang, saya memang ni lah, bukan untuk saya. Saya orang yang lemah lah. Tak mampulah untuk melakukan wisal tu. Tapi kalau ada orang yang rasa dia tu kuat tanpa memudaratkan diri, kalau mudarat maksudnya korang tak kuat lah. Sahabat Nabi ni, dia boleh follow benda tu. Maksudnya dia kuat lah. Dia boleh tak makan sampai sehari suntuk. Sampai sahur. Daripada sahur tu sampai ke sahur, naik sahur. Korang faham tak wisal ni macam mana? Bukannya makan moreh itu bukan wisal. Kalau makan moreh tu bukan. Daripada sahur tu sampailah ke sahur seterusnya. Ataupun dah hampir-hampir waktu sahur. Bolehlah disebut sebagai wisal. Sebab tu saya tak bagi korang cerita bab ni dekat public. Kalau nak cerita, korang kena explain panjang lebar. Korang kena betul-betul explain. Sebab secara umumnya wisal ni tak pernah orang buat. Jarang-jarang lah orang buat. Orang yang ada ilmu pun tak buat. Tapi kalau kita buka benda ni dekat public, ni sunat ni kita buat macam ni kan, jangan. Sebab tu ada benda, bila kita dah belajar baru kita tahu. Dan bila kita belajar, baru kita faham yang kenapa para ulama' dulu cakap bukan semua benda kita kena cerita kat umum. Benda tu ada banyak benda sebenarnya kita tak boleh cerita dekat orang umum secara publicly. Sebab benda tu boleh jadi fitnah kalau orang tak faham. Macam OMAD method. OMAD kan, 1 meal a day. Sebab saya pernah buat OMAD. Tapi OMAD pun tak ekstrim. OMAD sebenarnya dia bukannya tak ada makan yang ringan sangat. Makan berat je, heavy meal tu sekali sehari. Makan yang ni boleh je kita nak makan ni kan. Nak makan kecil-kecil ni. Maksudnya puasa dia tu berat lah. Okay? Lepas tu stay up lagi, betul? Lepas tu tak tidur lagi. Nampak tak? Betul-betul seakan-akan kita ni, bahasa mudahnya lah, kalau nak mudah faham 10 malam terakhir tu seakan-akan macam kita ni nak menggadaikan nyawa demi beribadat. Tak tidur. Nabi ni praktis Nabi. Nabi buat berdasarkan hadis yang kita baca tadi kan, tak tidur malam. Lepas tu wisal, makan sekali je. Sekali tu pun kau ingat makan apa? Makan nasi biryani 3 lauk. Kita kena faham juga dalam perspektif sirah, Nabi ni makan apa je. Apa je korang agak-agak. Makan heavy tu, kalau heavy sekalipun tahap apa je. Nampak tak? Maksudnya memang sikit Nabi makan. Sekadar untuk terus hidup je. Okay? Lepas tu bukannya berjaga malam tu main game ke, berhibur ke, bergurau senda dengan isteri ke, bukan. Beribadat pula tu. Kita tarawih 20 pun dapat imam yang baca 2 juzuk satu malam pun dah menggigil kaki kan. Saya solat dekat masjid wilayah baru ni kan, jumpa Syekh Mesir tu, Syekh Abdul Karim tu. Dia baca satu makra', 2 makra' sekali satu rakaat kan. Baru tahu kan, satu malam boleh habis 2 juzuk. Itu baru level-level imam Arab kat sini kan. Qiyam Nabi tu lagilah panjang. Baru kunut 15 minit. Nampak tak? Nabi ni kalau kita nak follow, kalau kita strict betul-betul nak ikut semua benda, seakan-akan kita nak menggadaikan nyawa demi beribadah. Tak kuat. Tapi kita kena ceritakan benda ni kerana amanah ilmu lah. Kita kena dedahkan juga sebab inilah yang Nabi pernah buat, yang diriwayatkan Nabi ada buat. Jadi setidaknya kita dapat satu gambaran yang Nabi ni, seorang Nabi bernama Muhammad ni, kenapa Nabi ni dikurniakan banyak kelebihan kan, mukjizat dan sebagainya, ada kelebihan tertentu. Tengok ibadat Nabi ni. Ibadat seorang Muhammad ni macam mana? Kita tengok yang best-best je kan. Nabi tu boleh kahwin berbelah-belah orang. Kenapa umat dia 4 je? Nampak sangat
Nabi Muhammad ni gila. Ada setengah orang cakap kan, orang yang nak memburukkan Nabi Muhammad kan. Kau tengok bab tu je, kau tak tengok secara menyeluruh. Practicality, praktik hidup Nabi tu, bab ibadat je kau tak boleh nak tiru. Tak boleh. Ibadat Nabi tu banyak kan. Ambil satu je, ambil solat sunat je. Tak boleh. Ambil puasa, lagilah hardcore puasa Nabi kan. Sebab itulah jangan nak sesuka hati nak memburuk-burukkan Nabi Muhammad ni dengan anasir-anasir ataupun tanggapan-tanggapan yang bukan lah. Ada sebabnya kenapa sesuatu benda tu hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, clear So adanya puasa wisal. Itu ada. Tapi kita boleh buat ke tak boleh? Terpulang korang. Dimakruhkan hukumnya bagi orang yang tak mampu. Korang puasa sehari pun dah melepek-lepek kan. Apatah lagi sekarang musim panas berkuap kan. Penat, ya Allah, panasnya hari ni. Itu pun dah terjelir lidah kan. Tengok video Karo Aming pun dah meronta-ronta kan. Apatah lagi nak buat wisal. Jangan. Cukup sekadar kita tahu adanya puasa wisal dan macam mana cara untuk melakukan wisal tu. Sahabat Nabi pun majoriti tak buat. Korang nak buat Jangan. Dan jangan cerita dekat orang lah sesuka hati. Jangan orang kata cerita-cerita, kau berbuka waktu ni, tahu tak sunnahnya kita lambatkan berbuka ni. Tengok aku lambatkan sikit nak flexing kan konon kan. Dia baru belajar, baru baca hadis tu sikit kan. Terus nak buat kan. Tapi dia berbuka juga, lambat sikit je. Waktu maghrib tu orang dah sembahyang, dia baru dia buka. Itu bukan wisal. Kau tak payah nak sembang lah. Wisal nak memaknai, maksud wisal tu sampai ke sahur. Sebab dalam hadis sebut macam, sebut direct, sebut jelas sampai waktu sahur. Okey? Cukup sekadar kita tahu yang puasa wisal tu ada. Makruh kalau kita buat kalau tak kuat. Sebahagian ulama ketika dia membincangkan apa maksud Nabi yut'imuni rabbi wa yasqini. Nabi, Allah memberikan makan dan minum kepada Nabi. Ada yang pendapat yang agak menarik yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Dia mengatakan maksudnya adalah Nabi dah biasa berlapar di siang hari. Nabi dah biasa berlapar di siang hari. Seakan-akan Nabi dah tak rasa apa-apa kalau tak makan dan minum. Benda tu biasa. Dan pandangan ni boleh diterima sebab dalam sirah memang Nabi macam tu. Nabi biasa berlapar sampai 3 hari. Maksudnya kalau makan hari ni, tak pernah Nabi ni kenyang 2 hari berturut-turut. Tak pernah Apatah lagi 3 hari berturut-turut. Tak pernah. Nabi biasanya akan, kalau makan hari ni kenyang, esoknya Nabi akan lapar. Nabi tak ada apa nak makan dah. Dan Nabi akan puasa lah biasanya. Dan begitulah seterusnya. Bahkan seperti yang Aisyah sebutkan, sebulan 2 bulan tak ada apa nak masak tu benda yang biasa. Dapur Nabi tak pernah berasap. Sebulan 2 bulan kadang-kadang kan. Dan kadang-kadang Nabi ni hanya makan apabila dijemput oleh sahabat-sahabat. Kalau dia orang sembelih kambing, sembelih unta, barulah Nabi makan kenyang waktu tu. Sedih kan? Jadi nak menunjukkan yang wisal ni bukan benda yang pelik. Tak pelik lah. Sebab Nabi ni siangnya di luar Ramadan pun macam tu. Saya mula nak sedih ni lah. Sedih. Seakan-akan Nabi nak bagi tahu secara bahasa kiasan yang aku ni dah biasa tak makan. Kalau korang jumpa orang susah kan. Ada video baru ni viral kan. Video yang budak Gaza tu, ada orang ajak dia makan burger kan. Orang bagi dia burger. Lepas tu dia insist juga nak bagi separuh kat orang tu. Sebab dia rasa macam bersalah nak makan penuh. Sebab sepanjang hidup dia tak pernah makan penuh makanan. Mesti dia akan, kalau dapat makanan, dia akan bagikan kat... Korang tengok tak video tu? Saya tengok kat IG, kat TikTok. Tengok kat Twitter. Dia berapa kali dia insist, dia ambil lah separuh ni. Wallah ambil separuh. Aku cukup ni. Sebab dia tak biasa. Dia dah biasa berlapar. Kalau dapat makanan pun dia makan separuh je. Sampai orang tu geleng kepala tengok kan. Nature dia macam tu. Orang kata hanya orang yang susah dan selalu lapar je yang faham kesusahan dan kelaparan orang lain. Sebab tu lah kalau orang selalu memberi sedekah makan ni kan, sebab dia pernah berada di posisi tu biasanya. Nabi ikat perut dengan batu. Betul, ada riwayat mengatakan macam tu lah. Macam tu lah gambarannya. Apatah lagi Nabi Muhammad kan, biasa sebulan tu tak makan kenyang, biasa. Tak pernah Nabi kenyang 2 hari berturut biasa. So wisal ni nak menunjukkan aku dah biasa, kalau tak makan sampai ke malam pun boleh tahan. Kalau dapat makan kenyang sehari sekali tu, maksudnya cukup dah tu. Cukup sangat dah tu bagi aku. Nak menunjukkan wisal tu adalah benda yang biasa
bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan Allah memberikan makan dan minum kepada Nabi, maksudnya adalah isyarat atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kerana sepanjang baginda berpuasa, baginda akan lebih berasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan munajat, zikir dan solat. Ini maksudnya, bahasa mudahnya, Nabi tu tak rasa lapar sebab dia dah khusyuk, zauq. Zauq ni macam mana cakap Zauq ni maksudnya dia leka. Dia rasa syok benda tu, khayal. Zauq lah macam mana cakap. Rasa khayal, rasa leka bila korang dah into something. Sampai korang tak kisah tak makan. Korang pernah tak ada momen tu, perasaan tu? Contoh orang tu main game, tak makan 8 jam, relax sebab dia dah dalam game tu, dia dah into that things. Ataupun dia melukis, dia melukis tak berhenti-henti, tersedar-sedar dah malam dah, macam tu. Ataupun baca kitab contoh kan, ada orang baca kitab, baca dah 100 muka surat, 200, 300, 500, 1000 muka surat. Dia terlalu into something sampai dia tak rasa lapar. Itu dimaksudkan dengan zauq. Tengah buat kerja, tak makan, tak minum, tak apa, obses. Dia into something, dia rasa shock, obses. Dia bukanlah, boleh kita kata obses, something like that lah. Bila kita terlalu fokus dengan something dan kita dah into that things, kita tak sedar. Kadang-kadang kita tak rasa lapar sebab kita seronok dengan benda tu. Seronok tu menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Keseronokan, kecintaan terhadap sesuatu tu boleh menyebabkan orang tak rasa lapar dan dahaga. Macam itulah, sebagai ulama mengatakan begitulah. Macam itulah Nabi, bila Nabi tu beribadat, makin banyak Nabi beribadat, apatah lagi di bulan Ramadan, Nabi tak rasa lapar langsung. Korang boleh tak menghentikan lapar dengan beribadat? Contoh, aku lapar lah, baca Quran sekejap lah, dapat khatam hari ni, bacalah 15 juzuk nak hilangkan rasa lapar. Dia boleh baca Al-Quran tu sampai dia terlalu fana dengan Al-Quran tu, sampai lapar itu dah tak terasa dah. Kita lapar apa? Tidur. Saya lah. Ataupun lapar lah, solat lah. Dia solat, dia qiyamul lail sepanjang malam, sampai pagi tu tak rasa lapar. Tak boleh nak fokus pun kadang lapar. Mestilah tak boleh. Tapi Nabi tu macam tu. Nabi boleh wisal sebab Nabi 10 malam terakhir kan, Nabi banyak beribadah. Nabi, Masya Allah lah, sangat susah nak kita nak gambarkan lah. Macam dengan beribadah sepanjang malam tu, Nabi boleh hilang rasa lapar tu. Sebab terlalu sonok, terlalu best. Sebab waktu tu lah Nabi paling dekat dengan Allah kan. Nabi bersendiri untuk melakukan ibadah, rasa tenang jiwa dia, rasa best, rasa seronok dapat berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala sampai boleh wisal. Bukan level kita teman-teman Dan yang terakhir yang saya boleh share malam ni adalah mandi. Ni saya sebutkan dekat tadi. Saya dah sebutkan dalam kelas awal-awal kan. Ni pun antara benda yang rare. Ni benda rare yang kita boleh share kat orang. Benda rare yang kita boleh share. Tadi rare tak boleh share. Jangan share sebarangan, takut fitnah. Yang ni boleh. Yang ni tak jadi fitnah lah. Iaitu mandi di antara salat maghrib dan isyak. Mandi malam. Mandi malam ni sunnah. Dia bukan sunnah mazhab Syafi'i je. Tak. Mazhab Syafi'i tu ambil daripada hadis-hadis juga. Okay, sebab Nabi SAW, bukan setakat Nabi, bahkan para sahabat dan salafus soleh dulu, memang bila masuk 10 malam yang terakhir, mereka ni akan menghiaskan diri. Ni benda yang jarang orang tahu. Sebab kita berhias diri ni, pakai cantik-cantik, semak-semak ni atau hari raya. Salafus soleh dulu, sahabat Nabi dulu, pakai cantik-cantik, pakai comel-comel, wangi-wangi, berhias diri pada malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir tu, sepanjang malam tu, dia nak beribadat tu, dia mandi dulu. Dari situlah munculnya mandi tersebut. Dia mandi dulu, sebab dengan mandi akan membangkitkan kesegaran dan juga semangat, motivasi untuk beribadah. Kenapa mandi tu di antara maghrib dan isyak? Di antara dua azan dalam hadis sebut. Kenapa? Kalau mandi tengah malam tak boleh ke?
Ustaz, saya bangun tidur ni, nak mandi tengah malam boleh ke? Wah, mandilah korang nak mandi kan. Tapi dalam hadis sebutkan mandi di antara dua azan. Nabi mandi di antara dua azan sebab apa? Sebab waktu start Nabi tu, waktu Nabi start beribadah waktu tu. Contoh berbuka ataupun Nabi wisal kan. Okay, Nabi tak berbuka, wisal terus. Nanti je makan. Maghrib masuk teruslah. Maghrib, lepas tu Nabi terus iktikaf, terus Isyak. Lepas tu terus tarawih. Lepas tu qiyam terus. Sebab itulah mandi awal. Sebab Nabi nak start ibadah dah waktu tu. Tapi kalau kita baru bangun tidur kan, bangun pukul 2 pagi atau 1 pagi ke 3 pagi, 4 pagi baru nak mandi, mandi silakan. Tak ada masalah. Ataupun waktu maghrib tu macam saya kan. Contoh kalau saya nak berbuka, sebelum isyak tu saya mandi dulu. Tapi nanti dah tidur, mandi sekali lagi, tak ada masalah. Bukannya mandi ni nak menunjukkan kalau kau dah mandi tak boleh mandi dah nanti. Macam witir kan, bukan macam tu. Mandi malam, tak kisah korang nak mandi 2 kali, 10 kali, 100 kali, lantak korang lah. Apatah lagi sekarang ni waktu malam ni agak panas kan, berkuap kan. Tempat saya je ke? Tempat korang sekali kot. Sekarang kan rasa macam bahang kan. Yang penting, the point is mandi malam 10 malam terakhir. Kerana Nabi dan juga para sahabat melakukan sedemikian. Jangan cakap bid'ah pula Ada setengah orang ni kasar pelik je, asal benda baru cakap ni bid'ah ni, tak ada Nabi buat. Jangan. Dianjurkan. Di antara sebahagian ulama ada yang mandi dan memakai wangi-wangian pada malam-malam yang diharapkan diturunnya Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya jika telah masuk malam 24 Ramadan, Anas bin Malik akan mandi dan memakai wangi-wangian, kemudian memakai pakaian dan juga kain sarung yang terbaik dan juga serban. Apabila telah berlalunya malam, dia akan melipatkan pakaian tersebut dan tidak akan memakainya di siang hari kecuali pada malam hari pada tahun berikutnya. Okey. Ini antara menarik juga. Antara praktik yang rare di antara sahabat Nabi adalah dia orang ada baju special untuk pakai pada malam Lailatul Qadar. Kalau dia orang target ni malam ni memang ni, firasat aku mengatakan malam ni, dia ada satu baju yang dia tak akan pakai bila-bila pun, kecuali pada malam yang dia rasa malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Satu malam tu je dia pakai dalam setahun. Antaranya adalah Anas bin Malik. Dan juga antara lain adalah sahabat Nabi bernama Thabit Al-Bunani, mengenakan pakaian terbaik yang mereka memiliki, kemudian memakai wangi-wangian dan mengharumkan masjid dengan An-Naduh dan Ad-Dakhnah, satu jenis wangian lah. Dia orang bukan setakat mewangikan baju-baju diri dia orang wangikan masjid. Bagi masjid tu bau wangi untuk orang semangat nak beribadah. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, memiliki baju yang bagus yang dia beli dengan harga 1,000 dirham. 1,000 dirham. Insya-Allah. Korang carilah, convertlah sendiri 1 dirham tu berapa. Baju tu berharga 1,000 dirham dan dia hanya pakai pada malam yang dia rasa turunnya Lailatul Qadar. Macam Anas bin Malik tadilah. Nak menunjukkan zaman dulu benda tu biasa. Kita baju special apa? Baju raya kan? Sahabat Nabi tak? Ni antara ilmu yang mahal. Sahabat Nabi walaupun berhias di hari raya, tapi malam Lailatul Qadar lagi meriah. 10 malam terakhir tu, dia orang pakai baju yang dia orang tak pernah pakai. Hari raya pun dia orang tak pakai baju tu. Dia orang hanya pakai pada malam yang dia orang rasa akan turunnya Lailatul Qadar. Antaranya kita dah sebutkan tadi Anas bin Malik dan juga Tamim Ad-Dari. Jadi kalau korang nak mengejar sunnah ni, ataupun korang nak cuba something new dalam beribadah, pakailah baju terbaik yang korang ada. Baju yang paling mahal, baju yang paling segak, baju yang paling handsome kalau korang pakai, ataupun baju yang paling mahal, yang paling terbaru. Tak kisahlah. Definisi terbaik tu terpulang pada diri masing-masing. Yang kita dah sebutkan dekat sini adalah sahabat Nabi dulu macam tu.
Kalau korang nak lebih advance lagi, baju tu korang hanya pakai pada malam Lailatul Qadar je. Lepas tu korang boleh cerita ke anak cucu nanti kan, Atuk ada baju special. Baju ni tak pernah Atuk pakai kecuali malam Lailatul Qadar nanti. Korang pernah buat? Tak pernah kan? Ni korang sharekanlah kat ramai orang. Sebab saya percaya, boleh katakan majoriti orang tak tahu benda ni. Dan juga tak pernah buat pun, dan tak terlintas pun kat kepala otak dia. Kita ni berhias diri pada malam Lailatul Qadar kan. Hias diri raya lah. Kita shopping raya lah. Nak raya nanti baru pakai lawa-lawa kan. Itu time raya, itu benda biasalah. Aidul Fitri kan, Aid tu biasalah perayaan. Ini dia dah beraya dulu. Bagi orang-orang soleh dulu, orang para solehin dulu, dia orang dah beraya awal dah. Dia orang beraya dengan beribadah di malam hari, menghidupkan malam tu dengan kondisi ataupun dengan penampilan yang macam nak raya. Mandi, bersolek kan, pakai celak. Ada sebahagian salah mengatakan mereka memakai celak. Tak kisahlah apa yang disebutkan dalam nas-nas ataupun sunnah-sunnah Nabi dalam kerangka menghiaskan diri tu, buat waktu tu. Pakai minyak rambut kan, sikat rambut, semat-semat lah, bahasa mudahnya semat, menyemat. Semat-semat, bercantikkan diri, menghiaskan diri, wangi-wangi. Bukan hari raya je pada macam tu. Shopping baju Lailatul Qadar, betul. Pakai baju paling mahal, 1,000 dirham punya baju. Korang ada ke baju harga 1,000 dirham lebih 1,000 ringgit Kita ni baju paling mahal pun apa je, bulan bintang kan, 300, 400. Tu pun pakai time raya kan. Tak boleh lawan sahabat Nabi baju yang lagi mahal daripada kita, tapi tak pakai waktu raya. Dia pakai waktu malam Lailatul Qadar. Nak menunjukkan bila nak beribadah ni kan, dia orang kan itikaf. Jadi dalam keadaan menyendiri tu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, nak beribadah tu dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang paling smart, menyemat. Kita jumpa Pak Makwa je nak menyemat korang ni. Korang saya tak. Jumpa dating kan, dating dengan wife, dengan tunang, dengan suami, ataupun ada event kan, jumpa raja, ada event di VIP, yang waktu tu lah kita menyemat kan. Baju tak ada pun pergi sewa kan. Benda biasalah, fitrah kita kan. Tapi sebenarnya bila kita belajar, salafus soleh dulu menyemat paling handsome waktu malam Lailatul Qadar, sebab nak tunjukkan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tunjuk kat orang. Nak flexing, nak OOTD, bukannya nak tunjuk kat Allah kan. Pernah ke kita menyemat sebab tunjuk kat Allah? Pernah? Cuba tanya diri korang. Bila kita belajar, rupa-rupanya salafus soleh pernah. Bahkan dia buat benda tu. Dia menyemat, dia mencantikkan diri, berdandan, bersolek, mewangi-wangi, tapi tak flexing ke orang. Sebab dia nak tunjuk dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi Allah tu redha dengan dia, senang dengan diri dia. Dating dengan Allah, betul? Bahasa tu lah, dating dengan Allah, boleh pakai, tak salah. Bahkan dating dia tu lagi advance kan. Menyendiri, tak iktikaf pula tu, menjauhi campur baur dengan orang lain. Pakai, kalau korang pergi masjid negara ke masjid UIA mana-mana kan, korang nampak ada seorang mamat ni pakai serban kan, baju yang memang grand, berjalan betul seorang-seorang. Korang mesti cuak macam kan. Kadang-kadang itikaf kan, kadang-kadang lampu dim-dim kan, lampu sama-sama kan. Tengok, wangi kan, bau macam setanggi. Ini orang ke malaikat Cuak kan. Sebab kita tak biasa benda tu. Tapi kalau tahun ni kita dah belajar, ambillah peluang tu kan. Carilah baju terbaik, baju yang mahal. Tak apa, spend. Kalau mampulah. Dia bukan paksaan, tapi kalau siapa nak level up dia punya tu, salah satunya yang kita boleh buat adalah ni. Menghiaskan diri untuk beribadah di malam hari. Wisol tu jangan buat lah. Wisol tu bukan level kita. Okay, kalau masuk hospital lah, jangan nak salahkan saya. Baik, itulah sedikit iktikaf. Ada lagi lah beberapa benda yang kita boleh cerita. Tapi secara umumnya begitulah. Ada 3-4 benda saya share tadi. Dan yang paling menarik tu tentulah yang berhias diri tu.
berkhalwat dengan Allah, beribadah. Betul? Khalwah tu memang dipakai dalam hadis dan juga teks-teks para salafus soleh lah. Berkhalwah ni biasanya bila disebutkan khalwah, khalwat lah bahasa Melayu. Khalwah ni menyendiri, bersendirian. Bila disebutkan khalwah tu sebenarnya dia term tu untuk orang beribadah. Tapi telah dicemari dengan maksiat lah. Sekarang orang pakai khalwat tu benda konotasi negatif kan. Khalwah ni kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tazkiyatun nafs, khalwah ni term yang menunjukkan orang untuk beribadah. Dia bersendiri, uzlah. Bersendiri, tak bercampur baur dengan orang dalam kerangka nak spend time dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khalwah. Tapi sekarang ni bila kita sebut khalwat, apa? Khalwah tu, khalwat. Khalwat ni zina lah, tak ada benda lain lah. Dah dicemari term tu. Tu antara benda yang dikesalkan lah. Kalau kita belajar, kita akan mendapati yang khalwah yang sebenarnya, berkhalwat tu adalah beribadah sebenarnya. Menyendiri dalam kerangka untuk beribadah. Pakai smart-smart. So, kalau perempuan kan, pakailah smart-smart. Korang ada baju apa? Perempuan pakai telekung kan? Telekung mahal-mahal harga 1,000. Ataupun pakai Telekung baju Siti kurung. Hajah. Solat pakai baju kurung kan, asalkan tak terdedah aurat boleh je. Pakai baju harga 1,000 kan, tapi tak pernah pakai waktu raya. Kan kau beli baju 1,000 ke tu kan? Mana baju tu? Aku pakai waktu Lailatul Qadar je. Macam ni. Tapi kalau kita cerita ke orang macam poyo lah kau ni, sebab dia tak belajar, sebab dia tak tahu. Ada tudung apa orang kata, tudung kalis air. Tudung, ada orang cakap tudung ni kali sapi neraka. Saya baca dekat ni kan, harga sampai beratus-ratus kan. Satu tudung harga 500, 1,000. Ada yang cakap macam tu lah, berseluruh. Tapi kalau ada benda pakaian mahal, pakaian yang paling berkualiti, kain-kain mahal kan, korang beli dekat Yaman ke, dekat Syria ke, Iraq ke, mana lah, Turki ke kan, pakaian luar negara cantik-cantik kan. Pakai. Kalau korang boleh ataupun mampu untuk serve ataupun reserve pakaian tu hanya untuk malam 10 malam terakhir, memang the best lah. Korang dah menghidupkan satu sunnah yang rare. Okay? So, itulah sedikit yang kita boleh share malam ni. Hopefully korang dapat something lah. Ada apa-apa nak tambah ke? Baju mahal. Korang baju mahal, paling mahal berapa? Baju yang memang korang pakai untuk event-event yang ni lah, event-event penting-penting lah. Saya baju paling mahal apa? Saya rasa saya tak ada kot baju yang harga 300 apa, tak ada. Tapi boleh lah nanti kan, kita ada duit lebih sikit. Kalau korang nak berazam kan, kumpul duit nak beli baju mahal untuk beribadah, sebenarnya benda tu memang dianjurkan dalam agama kita. 100 pun tak sampai, samalah kita. Tak ada baju mahal, betul? Terima kasih melayan request buat kelas besar pahala. Amin, amin. Sepuluh malam terakhir. Saya dah. Rembat ayah punya. Paling mahal bawah 100. Normal lah tu. Rata-rata kita baju tak ada. Kita tak pakai kain yang beratus-ratus kan. 300, 400 untuk sepasang baju tu mahal lah. Kadang-kadang bukan masalah mampu tak mampu. Kadang-kadang kita tak tergerak hati kan nak spend duit ke arah tu kan. Tapi bila kita belajar, adakah benda tu salah? Tak salah. Bahkan praktis tu ada di zaman salafus soleh dulu, which is dia orang memang ada sebahagian daripada mereka spend duit yang mahal untuk baju. Baju tu bukan nak tayang ke orang, nak tayang ke Allah. Masya Allah. Tak pernah kita terfikir macam tu kan. Spend duit mahal sebab nak tayang ke Allah. Siapa pernah fikir macam tu? Kalau kita tak belajar, mana? Tak dedah kan? Tak terfikir pun. Tak terlintas pun dalam hati kita nak ke arah tu. Nak fikir macam tu kan? Aku nak beli baju harga 500, beli songkok. Itu ada isu songkok RM70 apa tak, something saya tak ingat dah. Beli kopiah harga 100 ataupun serban tanjak ke harga 200, beratus-ratus lah.
Okey. Serban harga 300, baju 500 satu set, samping 200, songket kan. Songket paling mahal punya harga 1000 lah contoh kan. Wali pula minyak wangi yang paling mahal. Arab kan, Oud Arab tu harga 500 ke apa, setanggi apa kan. Perfume. Lepas tu semayang. Memang gempak lah. Lepas tu pergi iktikaf kan. Nampak tak cara sahabat Nabi, para salafus soleh dulu, dia punya flexing tu bukan tak ada unsur flexing lah tu. Baju yang tak pernah pakai pada hari lain, termasuk hari raya, dan hanya pakai pada malam Lailatul Qadar. Flexing lah tu. Bukannya tak ada baju mahal, ada rupanya, tapi dia tak pakai untuk orang. Dia pakai untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dahsyat kan? Dahsyat cara mereka ni, pada pendahulu kita ni, dalam nak mencari redha Allah tu. Dahsyat. Ada unsur-unsur keduniaan tu pun, tapi dia channeling ke arah akhirat juga. Dahsyat. Hebat. Tak terlintas dekat fikiran kita untuk buat macam tu kan. Wallahu a'lam bisawab. Okey. Dan apa pun lagi nak tambah sebelum kita end? Dating. Sama-sama Riota. Bolehlah cari baju esok pergi Kamda, pergi Sogo kan. Jalan Tah, carilah baju. Ustaz nak tanya. Kan kata kita qiyamul lail kan, kita boleh buat macam-macam ibadah kan. Tapi kalau katakanlah kita nak solat kan. Jadi solat tu kita nak macam mana? Kita niat tarawih ke, niat tahajud ke, macam mana? Qiyamul lail ni dia tak terbatas dengan solat apa-apa. Korang boleh buat apa-apa, solat malam. Apa-apa saja bentuk solat. Qiyamul lail ni dia bukan satu solat tau. Ni antara benda yang orang salah faham lah. Nanti kita ceritalah dalam next class. Qiyamul lail ni maksudnya menghidupkan malam, mendirikan malam. Dalam Qiyamul lail ni ada macam-macam benda kita boleh buat. Solat lah, antara ibadah paling besarnya solat lah. Tahajudnya, solat taubatnya, solat hajat ke, istikharahnya, tarawih sekalipun, boleh. Tak ada masalah. Tapi tak semestinya solat saja. Boleh baca Al-Quran kan. Ada setengah orang, kita dah cerita kan, Imam Syafi'i macam mana? 60 kali khatam. Maksudnya dalam malam tu, berapa kali, berapa juzuk dia boleh baca tu. Dia boleh khatam. Boleh kalau kita betul-betul, kalau korang all out, saya rasa boleh je. Apatah lagi kalau kadar bacaan dia, murattal dia agak laju kan. Boleh. Apatah lagi kalau dia qiyamul lail tu tak tidur. Boleh. Kalau orang betul-betul dipulun kan, dia boleh habis separuh Al-Quran ataupun satu Al-Quran tu satu malam. Tapi kena betul-betul jihad lah. Boleh juga berzikir kan, banyakkan berzikir, istighfar, banyakkan bacaan Al-Quran kita dah sebut yang tadi kan, istighfar dan sebagainya lah. Jadi menghidupkan malam ni luas. Bukan semata-mata dengan solat. Okey? Solat hanyalah salah satu daripada qiyamul lail. Sama-sama Aida Rufaida. Esok boleh cari baju cari baju lah. Sama-sama. Orang perempuan baju mahal-mahal. Orang perempuan biasanya banyak baju mahal-mahal kan. Pakai baju mahal-mahal tu kan. Pakai lawa-lawa, paling segak, paling handsome, paling cantik. Lepas tu pergi qiyamul lail. Masjid-masjid dah buka kan. Pakai pula wangi-wangi kan, bau setanggi apa kan. Emang orang sas lah tu kan. Dak ni lain macam aku tengok ni. Ni dalam radio tadi saya tak sempat lah nak share kan. Kalau share kan viral pula silap-silap kan. Manik-manik kat lutut jenuh sujud nanti. Okay, kalau tak ada apa-apa kita stop dulu. Malam ni bagi idea kebetulan dah bergaji, alhamdulillah kan. Mana yang dah bergaji tu boleh lah cari baju-baju terbaik kan. Kita anggap itulah pakaian terbaik. Definisi terbaik ni berbeza setiap orang. Tapi biasanya baju-baju yang terbaik ni kita pakai on certain occasion je kan. Baju yang memang kita serve ataupun simpan, pakai waktu yang nak menyemat all out je.
Tapi biasanya menyemat all out tu semuanya untuk flex ataupun untuk tunjuk kat manusia kan. Jadi bila kita dah belajar ni, kalau kita ada kemampuan, ada rezeki lebih, bolehlah kita start ubah. Mulai hari ni kita ada baju yang special hanya untuk special occasion dalam kerangka nak beribadah je. Sebenarnya kalau kita pergi lebih jauh lagi, sebenarnya ada hari-hari tertentu memang salafus soleh ni dia orang pakai baju-baju yang mahal selain daripada Lailatul Qadar ni. Contohnya nisfu Sya'ban ada juga, ataupun Isra' Mi'raj ada. Malam-malam yang besar-besar ni dalam Islam, kebiasaannya para salafus soleh dulu memang akan berhias. Dia orang akan menyemat lah bahasa mudahnya, pakai handsome macam tu. Apatah lagi Lailatul Qadar kan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat tu 83 tahun kita tu beribadah dalam keadaan handsome. Orang tak nampak, manusia tak nampak, tapi Allah nampak. Bayangkan kalau Allah redha dengan kita pada malam tu kan, entah-entah kita nanti akan dipakaikan dengan pakaian yang terbaik juga nanti kalau masuk syurga lah. Amin, mudah-mudahan kan. Okey, sampai sini dulu. Jangan drag lama-lama sangat. Bagi waktu untuk teman-teman semua rehat. Sama-sama. Hopefully korang dapat manfaat lah, ya? Last question boleh? Silakan. Berkaitan dengan Qiyamul menghidupkan malam. Andai kata kita, kan kita boleh buat macam-macam kan? Kalau kita solat qada pun boleh juga Boleh. Bahkan qada tu wajib. Okay. Qada tu wajib, teman-teman Again, bila dah belajar dalam kelas kita ni, selalu saya tekankan, tak ada ibadah sunat yang boleh lawan ibadah wajib. Tak ada. Walaupun ibadah tarawih, walaupun tahajud, tak ada. Kaedah yang kita kena faham teman-teman, wajib dia tetap nombor satu. Korang buatlah ibadah tahajud tu, sunat ni, solat-solat sunat ni 1000 rakaat sekalipun tak boleh lawan satu ibadah fardu. Okey. Jadi qada termasuk dalam ibadah wajib lah. Walaupun dia dah delay kan, tapi qada tu adalah termasuk dalam ibadah wajib. So bagi orang yang bijaksana dan dia nak menghidupkan malam dan dia ada dilema dalam kepala otak dia ataupun dalam hati dia lah, aku nak solat tahajud ke aku nak solat qada banyak benda dia nak buat ni, tapi dia fikir mana satu nak buat. Takut tak mampu nak buat semua kan, buat yang qada dulu, buat yang wajib dulu. So korang akan dapat juga kelebihan tu, maksudnya korang dapat qiyamul lail dengan buat qada solat. Dan qada solat juga boleh dilakukan pada waktu solat tarawih. Antara yang ramai orang tak tahulah, dan disebutkan oleh para ulama lah. Tarawih tu korang boleh gantikan dengan qada. Qada solat, kalau korang buat 8, setidaknya 8 korang dah settle qada solat. Niat qada lah, kena niat qada. Kalau korang buat 20, setidak-tidaknya 20 korang dah settle kan. Apatah lagi kalau korang qiyamul lail buat qada kan. Okey. Lepas tu kalau korang nak lebihkan solat, lebihkan qada kalau siapa yang ada qada lah. Contohnya dia mampu setengah jam je spend time kan malam. So buatlah qada 10 ke, tahajud buat 2, tak apa. Much better dan korang buat tahajud 2, tahajud 10, qada 1. Better banyakkan hutang dulu. Korang kalau ada orang hutang pun korang nak cepat-cepat kan dapat hutang terbalik kan. Apatah lagi kalau hutang dengan Allah kan. Mestilah kena settlekan hutang dulu, baru tambah sedekah. Okay, really not that. Amin. Tapi ada juga yang suruh pakai pakaian terbaik pada pagi solat sunat hari raya. Jadi macam mana dengan pakaian terbaik pada 10 malam terakhir? Dua pandangan berbeza, buat dua-dua. Tak berbeza pun. Sahabat Nabi pun memang pakai pakaian terbaik pada hari raya. Saya ada buat tweet kan kat thread kat Twitter tentang fiqh berhari raya. Memang dianjurkan. Tapi benda tu biasa. Sebab Aidul Fitri itu adalah perayaan Aid. Perayaan memang disunatkan untuk kita bergembira. Jadi salah satu cara untuk bergembira dan menunjukkan nikmat tu adalah dengan berhias diri lah. So benda tu normal. Berhias diri, jangan pakai
apa nak tunjuk zuhud sangat kan, tiba-tiba kan pakai buruk-buruk kan. Kalau tak mampu lain cerita. Berhias diri di hari raya tu benda yang normal dan memang dituntut. Tapi berhias diri untuk beribadah ni, menyemat macam nak raya juga, itu tak normal dalam masyarakat kita lah. Buat dua-dua, betul, buat dua-dua. Ada pakaian terbaik untuk raya, ada pakaian terbaik untuk beribadah. Okey. Okey, tak ada apalah kita berhenti dulu di sini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Selamat menunaikan puasa. Jangan give up. Jauh lagi perjalanan kita, manfaatkan hari-hari yang masih ada. Bahkan sebenarnya lagilah kita kena serius berpuasa ni, dah dekat nak 10 malam terakhir kan. Start untuk level up sikit game kita. Pakai smart-smart sikit kan, macam nak updating, pakai yang terbaik. Buat something yang Allah suka. Seakan-akan kita nak jumpa orang yang besar. Memang besarlah, Tuhan sekalian alam kan. Raja di atas segala raja. Okey. Selamat berpuasa, selamat bersahur. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.